Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk tentang Pablo Escobar, The King of Cocaine. Dalam kumpulan 4, yang pertama, Cik Wajah binti Zulkifli, 21 BT 05001. Seterusnya, Nur Amirah binti Rosli, 21 BT 02003. Atirah binti Abdul Rahman, 21 BI 03012. Nur Khairunisa binti Zahiruddin, 21 BI 03002. Dan yang terakhir sekali, Anis Syobirah binti Roshidi, 21 BI 03003. Profil Pablo Escobar atau nama penuhnya Pablo Emilio Escobar Gaviria dilahirkan pada 1 Disember 1949 dan beliau meninggal dunia pada 2 Disember 1993. Pablo Escobar merupakan warga negara Colombia. Pablo Escobar dikenali sebagai Don Pablo, Sir Pablo, El Padrino the Godfather, El Patron the Boss, Matar Pablo, Killing Pablo, The King of Cocaine dan yang terakhir sekali The King of Crime. Pablo Escobar adalah antara salah satu daripada 10 orang yang terkaya di dunia. Pablo Escobar mula mengedar kokain pada awal tahun 70-an. Beliau juga pernah bekerjasama dengan penjenayah lain untuk membentuk Medellin Cartel. Beliau juga pernah mendapat populariti dengan menaja projek-projek amal dan kelab bola sepak. Beliau juga menyokong kempen keganasan yang mengakibatkan pembunuhan beribu-ribu orang. Pablo Escobar merupakan penjenayah yang paling kaya di dalam sejarah. Kehidupan awal Pablo Escobar. Pablo Escobar berkahwin dengan seorang gadis muda, Maria Victoria Henao, pada tahun 1976. Pada ketika itu, beliau berumur 21 tahun dan Maria berumur 15 tahun. Beliau mempunyai dua orang anak, Manuela dan Juan Pablo. Juan Pablo dikenali sebagai Sebastian Marroquin, iaitu seorang penceramah motivasi pada hari ini. Pablo Escobar mempunyai rekod jenayah lampau seperti mencuri batu nisan, menjual diploma palsu, mencuri kereta dan kemudian barulah beliau mula mengedar dadah. Perkahwinan antara Pablo Escobar dengan Maria tidak direstui oleh ibu bapa mereka. Medellin Cartel. Medellin Cartel merupakan sebuah kartel dadah yang ditubuhkan pada tahun 1972 yang diketuai oleh dua orang iaitu Pablo sendiri dan Gustavo Gaviria. Bahan kokain diimport dari Bolivia dan Peru kemudian dihantar ke US. Keuntungan mencecah $30 bilion, lebih 80% kokain diseludup ke US, 15 tan diseludup setiap hari, keuntungan melebihi 420 juta setiap minggu. Pelibatan di dalam politik pada tahun 1982. Pablo Escobar memasuki bina politik pada tahun 1982. Ketika itu, Pablo memberitahu kepada rakan dan keluarga beliau bahawa beliau ingin menjadi Presiden Colombia dan beliau juga telah dicalonkan sebagai pengganti ahli Kongres. Punca kekayaan beliau telah terbongkar kerana beliau mengedar kokain iaitu dadah dan dipaksa meletakkan jawatan. Jadi, Menteri Keadilan ketika itu membongkarkan rahsia Pablo dan kemudiannya dibunuh. Selepas menyedari yang beliau tidak ada peluang untuk menjadi presiden, beliau mula membunuh musuh-musuh negara Colombia demi menenangi hati para ahli politik dan sebagai alat untuk menutup jenayah pengedaran dadah. Escobar merangkut nyawa 3 orang calon presiden Colombia, seorang peguam negara, hakim dan 1,000 orang anggota polis. Luis Carlos Galán, quien iba a dar un discurso victorioso debido a que en ese momento Galán cubrió el cuerpo del líder, pero ya era tarde. A las 10:45 de la noche en el Hospital Kennedy, donde fue trasladado, falleció. Escobar juga telah terlibat sebagai dalang dalam pengeboman jetliner Colombia pada tahun 1989 merangkut 100 nyawa.
Penjara La Catedral. Pada bulan Jun 1991, Escobar menyerah diri kepada pemerintah Colombia Presiden Cesar Gaviria. Pada bulan Jun 1991, sebagai balasannya, Escobar diizinkan untuk membangunkan penjara mewahnya sendiri yang disebut La Catedral. Penjara itu dijaga oleh kalangan pekerjanya sendiri. Dan penjara itu juga lengkap dengan kasino, spa dan kelab malam. Pada bulan Jun 1992, Pablo melarikan diri ketika pihak berkuasa berusaha untuk memindahkannya ke tempat yang lebih standard. Operasi memburu pengedar dadah yang dilancarkan telah berlangsung selama 16 bulan. Pada masa itu, Madeline Carter mulai runtuh sewaktu pemenjaraan Escobar kerana polis menyerbu pejabat dan membunuh pemimpin-pemimpinnya. Gambar berikut merupakan penjara La Catedral. Akhir hayat Escobar. Keluarga Escobar tidak berjaya mendapatkan rumah di Jerman dan mendapat perlindungan sementara di sebuah hotel di Bogota. Escobar menjadi buruan dan dikejar penguatkuasa undang-undang Colombia. Beliau dan pengawalnya ditembak mati pada 2 Disember 1993 kerana tidak sempat melarikan diri semasa berada di atas bumbung.